Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah COVID-19, robot petugas barisan hadapan, sesuatu yang mungkin menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia bersama kita di talian sekarang ini. Baik. Mungkin anda juga sudah pun mengetahui bahawa sekumpulan pakar robotik yang terdiri daripada 6 orang pensyarah dari kuliah kejuruteraan dan kuliah teknologi maklumat komunikasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah pun menghasilkan sebuah prototipe robot yang boleh membantu petugas-petugas barisan hadapan yang kini bertungkus lumus menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit COVID-19. Dan robot berkenaan diberi nama Medibot, dibangunkan dengan mempunyai beberapa ciri yang boleh membantu petugas perubatan dalam memberikan rawatan kepada pesakit yang dijangkiti COVID-19. Baiklah, untuk bercakap tentang isu ini, kita sudah pun menghubungi sekarang ini Profesor Madya Dr. Zulkifli Zainal Abidin yang merupakan Ketua Projek Medibot dan juga merupakan pengarah Center for Unmanned Technologies ataupun CUTE Kuliah Kejuruteraan UIAM. Baiklah, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Ya, sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Prof, kita nak bercakap tentang apa yang telah pun dilakukan oleh anda dan juga rakan-rakan terutamanya di kuliah kejuruteraan dan kuliah teknologi maklumat komunikasi UIAM. Ini berkaitan dengan robot yang telah pun dicipta iaitu Medibot ini. Apakah sebenarnya yang memberi inspirasi dan idea kepada Prof dan rakan-rakan untuk mencipta ataupun menghasilkan prototipe robot Medibot ini, Prof? Okey, terima kasih. Ya. Seperti yang sedia maklum kan, risiko yang dihadapi oleh medical frontliner masa menjalankan tugas, mereka bertugas di hospital yang COVID, non-COVID termasuk klinik. Berkala PPE juga agak kritikal dan tanpa bantuan sukarela, nampaknya kita masih mengharapkan pelbagai sumber lah untuk membantu dalam menangani isu ini. Informasi tadi telah disuarakan oleh Deputy Director Research Management kami, Prof Hafiz, dan juga daripada Hospital UIAM. Mereka ingin bersiap siaga. Tujuan asalnya UIA Hospital ingin bersiap siaga sekiranya hospital menghadapi situasi pandemik di sana. So saya mengambil inisiatif sebagai pengarah di CUTE. Kami mengambil langkah proaktif, mengambil cabaran lah. Cabaran untuk membantu frontliners semaksimum boleh menggunakan kapasiti lab facilities yang telah disalurkan kepada kami oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami mesarkan objektif antaranya untuk mengurangkan berlakunya human-to-human contact. Dan kita nak kurangkan berlakunya infection contaminated surface. Dan ketiga, kami memang inginkan robot untuk jadi barisan pelapis di hospital untuk screening procedure dan treatment COVID-19. So, tujuan prototipe ini dihasilkan sebenarnya bagi khususnya di hospital dan ward. Halo Prof. Selain daripada itu juga, kami juga terlibat dalam projek yang berkaitan seperti printing, aerosol box. Dengan adanya sumber material yang sedia ada, so kami mengambil peluang dengan sukarelawan yang ada, lecturer ada beberapa yang hadir, terus kata semuanya perlu dia lakukan dengan cepat dan segera. Pasal sekarang isu dah adalah masa. Berapa ramai yang terlibat dalam projek ini sebenarnya, Prof? So anggarannya, anggaran lebih daripada 10 orang.
Okay, saya pecahkan kepada 3 grup lah. Okay, yang pertama mereka yang turun. Mereka yang turun ke lapangan. Okay, ada 8 orang. Okay, mereka kesemuanya adalah ketua keluarga. Okay. Kami mendapatkan surat daftar pihak tabiran. Okey. Hasan, Dr. Yasir, Dr. Fadli, Dr. Ashraf, Aiman, Dr. Ali. Ya. Mereka dapat lapangan application software development. Dan kami juga ada tim yang mereka terlibat dalam finance, okay? Financial management, okay? Funding, social media, okay? Dan juga reporting. Okay? Ada di sini saya boleh sebutkan Dr. Nik Wahida, Hazlina, Atia, Asmawati dan ramai lagi. Okay? Kami juga mendapat sokongan yang kuatlah daripada pentadbiran universiti, Fakulti Kejuruteraan, Research Management dan pejabat rektor sendiri. Okey, ciri-ciri yang mungkin terdapat pada Medibot ini, apa yang istimewanya sebenarnya yang perlu diketahui oleh penonton-penonton? Apa fungsi dan peranan yang akan dimainkan oleh Medibot ini sebenarnya, Prof? Okey, seperti yang sedia maklum untuk penyelidikan kaitan dengan medical ni, soalan pertamanya, problem statement haruslah datang daripada pihak doktor itu sendiri. So kami tetap yang pertama kami terus jumpa doktor dan buat kaji selidik. Okay. Antara input yang kami dapat, mereka inginkan sesuatu yang boleh boleh bercakap dan berhubung bersama patient secara jarak jauh. Okay, khabar support. Kemudian untuk mengukur suhu badan, lihat akak, jantung, jika halo, gambarkan dia dalam pemeriksaan ketika ini dalam bentuk Medibot. Medibot ni dihasilkan boleh katakan from zero. From zero kata lain, tiada kesinambungan daripada projek-projek sebelum ini. So kami mereka bentuk fabrikasi kos dan lain-lain semuanya daripada zero, dan kami cuba mendapatkan sumber tempatan sebanyak yang mungkin lah. So antara fungsinya yang saya cerita tadi, boleh di kontrol web saja, bukan aplikasi web saja. Perlukan web. Okay. So functionnya yang nombor satu, dia adalah present robot. Okey, agaknya kalau kita lihatlah di penghujung ini, balangkah boleh ada time audio conferencing, menunjukkan dia dalam kawasan spot yang besar pun dia masih boleh dengan semua pesakit yang ada dalam tu. Dia ada thermal imaging flare untuk mengukur badan. Okey, kemudian kita ada kamera untuk melihat anak dan fokus darat. Dan kami juga yang terkini ada add-on modular, which is kebiasaannya di Wuhan, sebelum pergi ke ward visit mereka akan melakukan spray disinfect. So robot ni juga melakukan spray disinfect sebelum sampai ke ward. Kita juga ada modular untuk UV light dan juga penambahan yang terkini iaitu Bluetooth system robot. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Maria, Dr. Zulkifli Zainal Abidin, iaitu Ketua Projek Medibot. Dan sudah pastilah kita mengharapkan bahawa ini merupakan satu lagi langkah yang cukup menarik sebenarnya, dan kita mengharapkan bahawa selepas ini mungkin robot Medibot ini akan menjadi satu realiti yang betul-betul boleh membantu terutamanya frontliners dalam menghadapi COVID-19 ini. Baiklah, kita akan berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Sebelum itu kami ingin memohon maaf kepada anda kerana mungkin reception yang tidak begitu baik tadi, suara yang mungkin agak terganggu tadi ketika kita berhubung dengan Profesor Madia Dr. Zulkifli Zainal Abidin, iaitu Ketua Projek Medibot. Apapun kita harap apa yang diusahakan oleh Profesor Madia Dr. Zulkifli dan rakan-rakan ini akan menghasilkan sesuatu yang betul-betul positif. Baiklah, mungkin anda juga sudah pun mengetahui tentang berita baru-baru ini di mana Hospital Chancellor Tunku Muhriz ataupun HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia bakal menggunakan robot bagi mengurangkan pendedahan petugas barisan hadapan dalam memberikan khidmat mereka kepada pesakit-pesakit COVID-19. Dan prototipe robot yang diinspirasikan daripada ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini diberi nama jolokan Makcik Kiah 19. Ini pun satu topik yang menarik. Baiklah, ada di talian kita sekarang ini yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid, iaitu pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Saudara Syakawi. Ya. Datuk sihat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kita nak cakap tu tentang robot yang telah pun dinamakan sebagai Makcik Kiah 19 ataupun MCK19 ni. Agak bagaimana tercetusnya idea mencipta robot ini Datuk? Okey. Terima kasih kepada Saudara Syakawi dan penonton-penonton sekalian. Now, saya ceritakan sikitlah tentang latar belakangnya. I think the credit mesti diberikan kepada the two ministers iaitu YB Kari Jamaluddin dan YB Datuk Noraini daripada MOSTI dan Kementerian Pengajian Tinggi Because a few weeks ago mereka telah memanggil satu mesyuarat antara dua kementerian. Di situ kami diminta, saya diminta untuk bagi pihak Hospital Pengajian Universiti membentangkan tentang persediaan Hospital Pengajian Universiti dalam membantu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menangani COVID-19 ini. The anticipation is there will be a major pandemic. Pada ketika itu, I think YB Kari ada menyatakan that they are looking at not just one ministry approach, tapi whole of government approach and whole of society approach. Jadi dia tanya apakah peranan universiti dalam membantu Kementerian Kesihatan. So at that time ada beberapa bijak pandai dalam itu, beberapa profesor yang bersama saya dan kita look at possibilities. One of the things yang kita rasa the low hanging fruits ialah the university labs. Universiti mempunyai Hospital Pengajian Universiti 6 buah semuanya, dan universiti mempunyai beberapa makmal yang canggih, yang makmal penyelidikan yang boleh digunakan untuk menjalankan the RT-PCR yang mana Datuk Nur Hisham, the DG of Health telah tetapkan yang our target is 16,500 a day. Dan masa tu memang kapasiti belum penuh lagi dan kita bantu. So we help them. Antara 10 makmal kita boleh buat lebih kurang 1,400 sehari untuk membantu kementerian. When we looking at about AI dan big data, dan yang itu pun sedang diusahakan dan subsequently ada beberapa perbincangan. Dan selepas itu Datuk KSU Datuk Hamisa bertanya, what about robots and automation? There are some good engineers, scientists, and then she challenged us. Dia kata, can you produce something yang dapat membantu? So kita pun cepat-cepat, we were given 1 week. So kita duduk dan kita bincang, the team datang ke hospital kami, lihat ward, dan kita kata ada 3 perkara yang you boleh bantu kalau you nak bantulah. The idea ialah bukan untuk merawat pesakit, tetapi sebenarnya untuk mengurangkan risiko jangkitan pada healthcare workers. So that's the bottom line. Dan kemudian kita lihat tiga area, iaitu delivery, iaitu delivery lah, boleh bagi makan, bagi ubat, deliver makanan. Kemudian we also look at monitoring, boleh check blood pressure, boleh check temperature, boleh buat macam-macam lagi lah. So monitoring, ganti tugas nurse. Dan yang ketiga ialah sanitation. Boleh tak robot ni digunakan untuk mencuci
suruh membunuh kuman ya. So saudara sekali, in short ya, kita dapati wabak pandemik COVID-19 ini, saya kalau nak pinjam istilah bola sepak lah, because I know you are a big football fan ya. This is a big game. This is the World Cup final. We want to win it. Everybody wants to win it. We want to defeat this ya. So this is a World Cup, bukan peringkat Malaysia sahaja ataupun kampung saja. So we want to win it. KKM dan petugas tu di barisan hadapan. Dan saya difahamkan juga Datuk, ini merupakan projek kerjasama sebenarnya di antara HCTM bersama-sama dengan Universiti Teknologi Malaysia dan juga DF Automation and Robotics Sdn Bhd. Jadi peranan masing-masing tu macam mana, Tok? Halo, ya, Tok dapat dengar suara saya? Halo? Ya. Halo? Ya, silakan, Tok. Betul saya? Ya. Tadi kita tengok tadi macam the front liners ada team players. So Mosti dan saintis jurutera, mereka bentuk industri pakar IT ni dianggap sebagai reserve and ready to come in and help to win the game. Betul. Okey, Tok. Ini Datuk dengar suara saya jelas ya? Halo, Tok. Halo. Okey, dapat dengar. Halo. Ya, dapat dengar soalan saya? Tak dapat. Apa soalannya? Okey, soalan ni tentang kerjasama di antara di antara Hospital Chancellor Tuanku Muhriz ini bersama-sama dengan Universiti Teknologi Malaysia dan juga DF Automation and Robotics Sdn Bhd. Bagaimana peranan masing-masing dalam kerjasama ini sebenarnya, Tok? I think dalam peringkat genting sebegini kita kena practical dan kita kena strategic. Unproven technologies, very conceptual things yang mungkin too risky buat masa inilah ya. So strategi keseluruhan kita nak kenal pasti dan mempercepatkan to identify dan accelerate teknologi dan keupayaan teknikal yang sedia ada. Ya. Dan saya boleh dengar? Boleh dengar? Ya, boleh dengar. Silakan, Tok. Boleh dengar ya, macam nak putus ya. Jadi basically dirumuskan semua ni di bawah konsep Key Innovation Assisting Healthcare iaitu KIA. Dari perkataan itulah dia dapatkan KIAH tu bagi tugas-tugas rutin kaki tangan hospital ya. So basically UTM dan DF Automation adalah key technology partners. Kami di UTM adalah sampel pengguna yang membeli user requirement dan percubaan klinikal. Dan pemilihan nama ni pun menarik sebenarnya. Makcik Kiah 19 ni Datuk ya, kita tahu tiba-tiba nama Makcik Kiah ni menjadi popular apabila pakej rangsangan ekonomi prihatin dibentang oleh Halo. Problem juga Datuk tak dapat mendengar suara saya, tak tahulah. Halo. Ya. Datuk dapat dengar? Macam ada ganggu sikit. Sorry lah. Pemilihan nama tu Makcik Kiah 19 tu, kenapa nama ni dipilih? Kenapa ni? Itulah tadi saya katakan mula-mula, at that time when we were actually looking for names, kita duduk dekat situ, the nurses love that name lah. Selepas Yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri mention that Makcik Kiah tu it represent a normal person, the rakyat Malaysia yang terlibat. So we nama Kiah is good, and we thought it also represents what we call the Key Innovation Assisting Healthcare. So really perfect. It comes in, it's catchy dan mungkin diminati ramai. Okey, Datuk. Satu lagi perancangan seterusnya lah. Telah pun berjaya menghasilkan robot Makcik Kiah 19 ini dan ianya dilihat begitu agak berjaya dan sebagainya. Selepas ini apa yang dirancang sebenarnya oleh pihak Datuk dan rakan-rakan? Untuk robot ni kan? Ya. I think kita ini adalah satu prototype. Prototype ini peringkat awal lah. This is the easiest to produce sebab dia delivery. Kita dalam masa panjang melihat apa lagi yang engineers mampu buat. We are looking at, kalau the next line is looking at monitoring robot lah. Dia boleh check the blood pressure, dia boleh check temperature, dia boleh ada interactive section di mana nurses dan pesakit itu dapat berinteraksi dari jauh tanpa melibatkan risiko. We want to do that. Dan satu lagi memang sanitation lah. Sanitation itu penting sebab kita rasa kebersihan di ward itu perlu dijaga dengan rapi, mana menggunakan ultraviolet light ataupun bahan-bahan kimia yang boleh
membunuh virus. Okey, di penghujung ni barangkali penting jugalah bagi pihak Datuk sendirilah. Kita melihat laporan yang telah pun disiarkan hari ini mengatakan masih ramai rakyat Malaysia yang tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP dan sebagainya. Dan kita risau sebenarnya tu kita dalam usaha untuk menentang COVID-19 ini, tetapi masih lagi ada rakyat Malaysia yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi kebaikan kita bersama. Nasihat Datuk kepada mereka sebenarnya. Ya. Ya, nasihat saya ialah kita perlu bersabar kita perlu patuh kepada arahan PKP ini yang sudah kita faham sudah hampir sebulan ni. Saya always imagine dia macam pemain bola sepak, we are leading 3-0, we are doing very well. Jangan second half kita kalah 4-3. The game is not over, the virus is still out there. Tolonglah patuh arahan kerajaan supaya insya-Allah sama-sama kita dapat memastikan yang kita akan menang. Kita tidak mampu untuk memberikan risiko. Kita lihat di seluruh dunia. America, look at that. How many people have died? Italy, how many people have died? We have done very well dan saya rasa kita perlu teruskan apabila kita telah berjaya. Taktik kita nampak gaya berjaya untuk negara kita. Please pergi kerjasama yang paling baik. Jaga kebersihan, duduk di rumah, basuh tangan, jarakkan sosial, benda-benda yang kita biasa dengar lah. Dan satu lagi pesanan yang selalu dilupakan. Banyak pesakit-pesakit kita ni dia ada penyakit-penyakit lain kencing manis, darah tinggi, jangan lupa makan ubat. Kalau ubat nak terputus tu, datang sila hubungi dengan doktor. Kita di hospital boleh menghantar secara pos dan juga boleh ada secara drive-thru. So tolong makan ubat, tolong jaga kesihatan anda sebab penyakit-penyakit itu masih lagi ada di kalangan kita semua. Itu peranan saya lah. Senyum selalu and bersabar. Bulan Ramadan nak datang, bulan Ramadan mengajar kita untuk bersabar. Okey, ada lagi satu soalan yang terakhir sebelum kita berpisah dari udara tu kita tahu Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM juga merawat pesakit-sakit COVID-19. Jadi perkembangan terkini dan juga langkah pencegahan yang diambil untuk melindungi para petugas ataupun frontliner, Dok. Perkembangan tinggi ni alhamdulillah so far so good Kita tahu perkembangan tinggi negara dan dunia, kita tahu figure yang setiap hari yang Kementerian Kesihatan melalui Director General bentangkan. Kita yesterday we reach our 100 mark patient kita yang ke 100, sekarang hari ini ada 103 patient. Alhamdulillah. Semalam 2 hari lepas kita dapati bahawa kalau lihat dalam akhbar 41 patient kita daripada pelajar tahfiz, kluster tahfiz telah sembuh. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ramai lagi ada di sana. We are all very well and we are all very happy. Dari segi langkah-langkah pencegahan itu, kita pastikan yang PPE itu mencukupi lah. Langkah-langkah telah dibuat untuk mendapatkan bekalan yang berterusan. Very difficult to get. Saya memang akui memang bekalan itu memang susah didapati, tapi we work very hard to make sure there is always enough. Sesiapa yang memerlukan akan dapat. Dan kemudian kita adakan juga SOP yang berkesan. Kita update kita punya garis panduan. Kita selalu keluarkan kenyataan-kenyataan berhubung dengan all our frontliners. We monitor them every day, make sure their temperature and then simptom mereka dimonitor. Kalau mereka dapati sakit, they were taken off, put them in quarantine and we test them. Pergerakan kaki tangan dibuat sebab kita kena jaga supaya mereka ni tidak fatigue. This fatigue is an important consideration, dan juga kita juga memastikan mereka ni kesihatan mental dia terjaga. We open up bilik gerakan, we open up service psychology service untuk mereka. Student lebih cuti, lalu itu dah halangan dinaikkan, bantuan polis dan rela di premis, dan kita tingkatkan kadar ujian ini diproses. We now have a plan akan test semua healthcare workers kita di hospital ini, memastikan mereka ini both free from COVID-19
dan juga we also take some blood to test their antibody against it. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan sebelum itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Maria Dr. Zulkifli Zainal Abidin yang sempat kita sembang-sembang di awal program ini tadi. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara, dan insyaAllah ruang bicara seperti biasalah akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.